آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. اللهم بالبركة والكرامة شامل القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ولد الله. يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير. اقضي حاجتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم وفضل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dengan iradatnya Allah Subhanahu wa taala menentukan mempertemukan kita sekali lagi pada saat ini di dalam taman syurga, di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah kerana memberi taufik kepada kita dapat kita menggunakan nikmat yang dipinjamkan ini kepada perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama insya-Allah kita mempersiapkan bekas yang bersih untuk ditaruhkan nur-nur cahaya-cahaya suluhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan tidak ada sebarang jenis najis di dalam bekas itu, iaitu hati kita. Pastikan dalam hati kita tak ada sebarang jenis penyakit, hasad, dengki, dendam, ujub, riak, takabur dan sebagainya. Kerana hati itu tempat disimpankan cahaya-cahaya suluhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hati kita sekarang ada penyakit, nescaya cahaya-cahaya suluhan Allah Ta'ala tadi akan sirna, dia akan hilang. Dia tak akan duduk kekal dalam hati yang kotor. Jadi sama-sama kita insya-Allah istighfar, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Sebab ilmu ni simpannya di hati. Ilmu adalah cahaya yang suci daripada Allah. Dia sangat sensitif dengan kekotoran. Sekecil apa pun kalau ada najis, dia akan hilang. Sebab tu sebagai kita penuntut ilmu, tak kisahlah yang mengaji bertalaqi ataupun yang mengaji secara online, sama je. Kalau kita nak ilmu itu kekal dalam hati kita dan dapat diambil manfaat, maka bersihkan hati kita. Kalau tak, kita akan mengaji dan terus mengaji, belajar dan terus belajar, takkan ada apa-apa perubahan pada diri kita. Kerana kita tak akan dapat mengambil manfaat daripada ilmu tadi sebab hilanglah. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Ingat, ni semata-mata berkat doa mak ayah kita. Kita boleh mengaji ni berkat doa mak ayah kita. Kita dipilih oleh Allah ni berkat doa mak ayah kita, berkat doa tok-tok guru, alim ulama, berkat doa nenek moyang kita. Bukan dengan sebab kita ni ada kelebihan di sisi Allah dah. Kena ingat tu. Ini semua rahmat daripada Allah. Allah tidak wajib pun memilih saya dan kalian semua duduk dalam majlis ilmu pada saat ini. Ini semata-mata rahmat Allah, belas kasih sayang Allah, nak bagi kita petunjuk supaya kita selamat berjalan kepada Allah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kitab yang pertama, kitab Ta'limul Muta'allim. Kita tengok dulu, boleh baca tak?
Muka surat berapa Ta'limul Muta'allim. Yang ada kitab boleh tengok lah. 7. Ta'limul Muta'allim muka surat 7. Perenggan. Dan dengan dialah. Ambil perenggan pertama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula kemuliaan ilmu. Ilmu ni mulia. Lebih-lebih lagi ilmu akhirat. Sangat-sangat mulia. Lebih mulia daripada pangkat jawatan lagi. Lebih mulia daripada keturunan lagi. Kita keturunan kita orang baik-baik. Tapi kita tak ada ilmu. Tak ada kelebihan sisi Allah. Orang tu keturunan dia orang biasa-biasa. Tapi dalam dirinya ada ilmu. Maka dia ada kemuliaan. Jadi hanya mereka-mereka yang memiliki mata hati yang bersih sahaja. Hanya mereka-mereka yang memiliki mata hati yang bersih sahaja yang dapat memandang kemuliaan ilmu. Sebaliknya, mana-mana di kalangan mereka yang mata hati kita buta, mata hati kita kotor, mata hati kita rabun, kita takkan dapat melihat kemuliaan ilmu. Sebab tu kita tak peduli, tak cari ilmu pun tak ada masalah. Kita memandang duit lebih mulia. Duit lebih mulia. Tak cari duit tak boleh jadi. Mesti nak cari duit. Tapi ilmu kita tak peduli nak cari. Sebab mata hati kita buta. Mata hati kita buta. Mata lendir kita celik. Sebab tu mata lendir kita boleh nampak duit. Mata hati kita tak nampak kemuliaan ilmu kerana mata hati kita buta. Mata zahir sahaja celik, mata hati buta. Sebab tu kita suka cari duit, kita tak suka cari ilmu. Kita berasa rugi kalau tak cari duit, tapi tak berasa rugi kalau tak mencari ilmu. Kalau tak ada duit, kita resah gelisah. Kalau tak ada ilmu, kita tak ada masalah. Betul tak? Itu semua masalah hati kita lah tu. Menunjukkan hati kita ni dah penuh dengan dunia, dah diselaputi dengan dunia, penyakit dunia, cintakan dunia, kasihkan dunia. Yang kita nampak kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat kita tak nampak. Kemuliaan dunia disaksikan dengan mata kepala, kemuliaan akhirat disaksikan dengan mata hati. Kalau mata hati kita buta, tak nampak. Tak nampak. Jadi macam mana nak mencelikkan mata hati kita yang dah terpejam dengan sebab dosa tu? Kena banyakkan bertaubat kepada Allah, banyakkan berzikir, banyakkan ingat mati. Banyakkan ingat mati, banyakkan ingat azab Allah. Insya-Allah mata hati yang terpejam nanti dia akan jadi celik. Dia akan jadi celik, dia akan terbuka balik. Banyakkan berzikir, banyakkan mengingati Allah, lazimkan diri dalam majlis ilmu. Itu semua ubat hati yang berpenyakit. Jadi bermula kemuliaan ilmu, tiada tersembunyi ia atas seorang pun, atas seorang jua pun. Kerana ialah ilmu ditentukan dengan sifat manusia sahaja, tiada lain. Yang kata ilmu ni adalah sesuatu yang tidak tersembunyi. Tak tersembunyi pun. Kerana ilmu itu adalah
sifat ketentuan yang Allah jadikan kepada manusia tiada lainnya. Maknanya selain daripada manusia tak ada. Kerana bahawasanya sekalian sifat-sifat yang lain daripada ilmu itu, adapun sifat yang selain daripada ilmu bersekutu padanya sifat yang selain daripada ilmu, bersekutu makna berkongsi padanya oleh manusia dan sekalian binatang. Empuk atas kepala kita. Sedap kita ni. Sedap kita ni. Kerana sifat-sifat yang lain selain daripada ilmu tu, kita berkongsi dengan binatang. Mana contohnya? Contohnya mana kita kongsi dengan binatang? Seperti berani. Sifat berani. Binatang berani tak? Berani. Gilah. Segah rimau tengok. Balik tak balik kita rumah ni? Segah rimau tu. Balik ke tidak? Dia tengok. Berani. Haiwan, binatang pun ada sifat berani. Gagah, kuat. Binatang pun kuat. Pergi berlaga dengan seladang tengok. Pergi berlaga dengan seladang. Tengok macam mana. Jadi binatang pun gagah, binatang pun berani, murah. Sifat murah. Binatang pun ada sifat murah. Kasih sayang. Binatang pun ada kasih sayang. Tengok kucing dia jaga anak-anak dia. Burung-burung dia jaga anak-anak dia. Lembu kambing jaga anak dia. Anjing babi pun jaga anak dia. Adalah binatang tak jaga anak tu kes terpinggir. Itu kes terpinggir lah tu. Tu tak payah ambil kira lah tu. Kira macam tak ada lah tu kes terpinggir. Tapi golibnya kalau nama binatang ni, dia ada berani, dia ada gagah, dia ada sifat pemurah, dia ada sifat kasih sayang. Tengok pemurah, dia bagi anak-anak dia makan. Suap yang ni, lepas tu suap yang tu, lepas tu suap yang tu. Jadi sama macam kita juga. Tilik kepada sudut tu sama macam kita. Tak ada, saling tak tumpah dengan binatang. Saling tak tumpah macam binatang, ya. Bukan cerita dongeng ni. Nak mengaku dengan tidak je lah kita. Nak mengaku ke tak nak mengaku. Tapi itulah hakikatnya. Kita kata kita berani. Binatang pun berani. Kita kata kita ada kasih sayang. Binatang pun ada kasih sayang. Nampak tak tu? Cuma yang membezakan ilmu je. Maksudnya, kalau hidup ni, kita tak pedulikan dengan ilmu, memang sebiji macam binatang kita. Kalau hidup ni kita tak peduli nak belajar ilmu akhirat ni, sama sebiji macam binatang. Tak ada beza. Sebiji. Bernikah kahwin. Binatang kahwin tak? Kahwin. Jadi tak ada beza. Maka kalau nak membezakan diri kita ni, kalau kita nak terbeza daripada binatang, kenalah usaha mencari ilmu. Kalau dah, sama je. Sama je pandangan Allah pada kita tu dengan pada binatang sama. Malah kita lebih hina lagi daripada binatang kerana kita diberi akal yang waras. Kita diberi akal yang waras oleh Allah. Pedih ni. Ramai orang tak boleh terima ni. Berat sangat dengan binatang tu. Dah nak sama dengan apa? Dan dengan dialah ilmu menzahir Allah Ta'ala akan kelebihan Adam alaihi salatu wassalam atas Nabi Allah Adam daripada sekalian malaikatnya Allah. Sebab Allah Ta'ala kurniakan ilmu pada Nabi Allah Adam itulah. Maka Nabi Allah Ta'ala itu terzahir zahir kelebihannya nak bandingkan dengan malaikat. Bila Allah Ta'ala letakkan ilmu pada Nabi Allah Adam,
dia jadi lebih mulia daripada malaikat lagi. Dan menyuruh ia Allah akan mereka itu malaikat dengan sujud bagi Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Maksud sujud di sini merendahkan diri. Bukan sujud seperti solat. Bukan sujud seperti solat. Sujud dengan makna merendahkan merendahkan diri. Mengaku yang Allah Nabi Allah Adam itu rasul, utusan Allah yang mulia, yang lebih mulia. Dan maksudnya kemuliaan seseorang tu duduknya pada ilmu, bukan pada harta. Kita ada pangkat jawatan macam-macam lagi, tapi tak ada ilmu, tidak ada kemuliaan di sisi Allah. Kalau sekadar pangkat jawatannya tinggi, gajinya ratus-ratus ribu, gajinya puluh-puluh ribu, tapi tak ada ilmu agama pada diri dia, dia tidak ada kemuliaan pun di sisi Allah, walaupun manusia memuliakan dia. Dia nak datang, bentang kapet merah, letakkan tempat duduk yang istimewa. Walaupun manusia memuliakan dia, sebenarnya dia tak ada kemuliaan pun di sisi Allah. Tapi kalau dia dimuliakan oleh manusia, kemudian dia ada ilmu pula, beruntunglah dia dunia akhirat. Atas dunia pun manusia muliakan dia, Allah pun memuliakan dia. Allah pun di hari kiamat pun nanti akan mendapat kemuliaan. Kalau kita yang tak ada harta ni dahlah hina, tak ada ilmu pula, dua kali bala kita. Dahlah miskin, dahlah hina, tak ada ilmu agama pula, dua kali hina gitu. Maka dapatkanlah kemuliaan tu, iaitu cari ilmu. Tak apa, kita tak kaya pun, miskin pun tak apa, asalkan jangan tak ada jangan tak ada ilmu. Miskin tak apa, jangan tak ada ilmu. Ilmu itulah yang menjadikan seseorang hamba itu mulia di sisi Allah, bukan pangkat, jawatan, harta, kedudukan, parah rupa, bukan, keturunan, bukan. Jadi tak payah kita nak bangga-bangga dengan kelebihan dunia yang ada pada diri kita, kerana itu bukan tempat tilikan Allah Ta'ala kita mulia ataupun tidak. Pun ilmu ni cakap umum ni cakap umum dulu. Sebenarnya ilmu yang diamalkan. Kalau setakat kita ngaji macam ni tak payah perasan lah. Kalau setakat kita ngaji macam ni tak payah perasan lah mulia. Nak mulia apa, dengar je, bukan beramal pun. Tak boleh tak boleh. Dosa dosa. Kalau macam tu Allah benci. Allah benci kalau macam tu. Okey. Tak amal pun. Jadi apa kemuliaan kalau sekadar ada ilmu tapi tak diamalkan? Sebab tu tak payah perasan lah. Kalau setakat ngaji rajin pagi petang siang malam, tak ada perubahan, tak payah nak perasan lah. Tak payah perasan, hebat dah pandang orang tak bawah. Tak mengaji. Tengok. Kawan bagi salam pun dah tak apa nak jawab dah. Tak mengaji nak bagi salam kat aku. Aku mengaji. Dalam mengaji kena tipu dia setan gitu Setan ni dia tak pernah tinggalkan kita. Dia tak pernah leka nak rosakkan kita yang nama setan ni. Dia sentiasa berhasad dengki dengan ibadat yang kita buat. Kalau dia halang, mula-mula dia halang, jangan ngaji. Kita lawan enggak, pergi ngaji. Lepas tu dia kata jangan beramal. Jangan beramal.
Tak apalah kau nak mengaji. Gilah. Tapi kau dengar-dengar sajalah, kau tak payahlah beramal, kata dia. Dia memang sentiasa khianat dia dengan ibadat yang kita buat. Waktu kita kena hati-hati setan ni. Setan ni dia memang cerdik, memang licik dalam bab menipu ni. Sebab tu kalau orang pandai menipu sampai orang tak perasan, macam setan lah dia. Sungguh setan dia menipu kita tak perasan. Tapi bila ada manusia dia pandai menipu sampai orang tak perasan, orang tu kena tipu. Macam setan ada. Sama macam setan. Lagi satu dengki. Setan ni dia dengki. Dia tak suka kita ni dapat nikmat ilmu agama. Dia akan hasut supaya ilmu kita tak bermanfaat, supaya kita jangan amalkan, supaya jangan dapat kemuliaan sisi Allah. Jadi yang dengki pun sama sifatnya seperti setan. Tak boleh tengok orang lain dapat nikmat, sakit hati kita, iri hati kita. Tak senang orang lain dapat nikmat je kita susah hati. Itu sifat dengki. Namanya sifat dengki. Sama macam syaitan. Na'udzubillah min zalik. Tak payahlah nak berasa baik. Tak payah nak berasa baik. Tak payah. Setakat mengaji kita ni baca, tak beramal, tak payahlah. Burung kakak tua pun pandai kalau ajar dia. Burung kakak tua pun pandai baca. Keutamaan ilmu, dia pun cakap. Keutamaan ilmu. Burung kakak tua dia pun pandai cakap tak? Jadi dengan dialah menzahir Allah Ta'ala akan kelebihan Adam AS atasnya sekalian malaikatnya dan menyuruh ia ya Allah Ta'ala akan mereka itu malaikat dengan sujud baginya. Dan hanya sungguhnya kemuliaan ilmu itu kerana ia ilmu jadi wasilah kepada takut daripada Allah Ta'ala. Sebab apa ilmu tu jadi mulia? Sebab ilmu itulah yang menjadi sebab hambanya takut kepada Allah. Ilmu tadi tu. Tanpa ilmu kita takkan takut kepada Tuhan. Tanpa ilmu kita akan jadi biadab dengan Tuhan. Kita akan jadi berani dengan Tuhan. Bukan jadi takut, jadi biadab dengan tu. Jadi biadab dengan Tuhan. Tanpa ilmu kita akan jadi biadab dengan Tuhan. Kita akan jadi berani dengan Tuhan. Kita akan melawan Tuhan. Sebab itulah ilmu tu tadi mulia. Yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan tu. Jadi ringkasnya di sini ilmu lah. Sebab tu ilmu tu tadi mulia. Kerana ilmu tu jadi penyebab. Wasilah tu maknanya penyebab lah, mudah kita nak faham. Yang menjadi penyebab seseorang hamba tadi tu, sejahat apa pun dia, semaksiat apa pun dia, sejahil apa pun dia, tapi bila dia duduk, dia masuk, dia belajar, dia mula belajar, mengaji bersungguh-sungguh, betulkan niat, akan menjadikan dia tu hamba yang takut kepada Allah. Sebab tu kita Nabi kata talabul ilmi faridatun. Sebab tu Nabi kata menuntut ilmu tu fardu, mesti. Sebab takut kepada Allah tu mesti. Mesti kita kena takut kepada Allah, bukan sunat. Mesti takut kepada Tuhan. Bukan sunat takut kepada Tuhan, mesti kena takut kepada Tuhan. Tapi nak takut kepada Tuhan tu wasilah dia apa? Ilmu. Tanpa ilmu macam mana nak timbul rasa takut dengan Allah, gerun dengan Allah, memuliakan Allah, merasakan kehebatan Allah, merasakan kebesaran Allah kalau kita tak ada pengetahuan. Sebab tu ilmu tu mulia. Dengan duit boleh jadi takut Tuhan tak? Dulu gaji dia RM30 sehari, sekarang gaji dia RM300 sehari. Bertambah tak takut dia kepada Tuhan? Dulu gaji dia sebulan RM2,000, RM3,000, sekarang gaji dia RM100,000 sebulan. Adakah dia bertambah takut kepada Tuhan dengan sebab bertambah gaji dia? Sebab tu yang maksud dia kata ilmu ni ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Ilmu yang menjadi wasilah takut kepada Allah ni ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Bukan ilmu dunia. Ilmu akhirat.
Ilmu akhirat ni ilmu yang bila kita belajar, ibadat kita jadi semakin baik. Perhubungannya semakin dekat dengan Allah. Kalau dulu tak takut, sekarang jadi takut dengan Tuhan. Kalau dulu malah buat ibadat, sejak dia belajar dia jadi rajin nak buat ibadat. Kalau dulu dia rajin buat dosa, sekarang dia dah takut nak buat dosa. Itu ilmu akhirat, itu nama dia. Belajar matematik ada tak? Semakin belajar, semakin banyak CP kita hafal, semakin takut dengan Tuhan, semakin betul semayang kita. Kau ni nak semayang dah nampak macam bagus sekarang ni. Dulu tu makninah tak ada. Kau belajar ilmu apa ni? Kira-kira CP CP 12. Ilmu ilmu akhirat. Tapi ilmu akhirat ni orang tak peduli. Sebab tak jadi kaya kalau pandai. Kalau pandai ilmu akhirat pun bukan jadi kaya. Sebab tu orang tak peduli pun. Ilmu dunia kalau tak pandai, jangan buat main. Orang risau kalau tak pandai ilmu dunia ni. Nanti bila tak pandai ilmu dunia, tak dapat kerja bagus-bagus, gaji tak tinggi, orang tak pandang, orang tak hormat, orang tak puji, orang tak cakap tentang kita. Tu yang kita bersungguh-sungguh pulun ilmu dunia tu. Takut gagal peperiksaan. Ada orang takut tak pandai ilmu semayang? Ada orang takut tak pandai ilmu semayang? Ada orang takut tak pandai ilmu akidah? Ada orang takut tak pandai ilmu tauhid, ilmu tasawuf? Ada? Mana ada? Mana ada? Tak payah tanya orang lain lah, tanya kita sendiri. Mana ada? Tak pandai ilmu tauhid, apa ada masalah? Tak pandai ilmu tasawuf, apa dah hal? Tapi kalau tak pandai ilmu dunia, takut kita. Tolong Ustaz, tolong semayang hajat ni. Tolong semayang hajat ni. Tolong semayang hajat ni. Ni anak peksa. Baguslah. Baguslah. Takut tak lulus, risau tak lulus. Baguslah. Tapi yang tak bagusnya hanya risau gagal ilmu dunia, tapi tak risau langsung, tak takut langsung, tak ambil peduli ilmu akhir. Itu salahnya. Itu tang situ salahnya. Bukan salah belajar ilmu dunia tu. Bukan salah takut gagal ilmu dunia tu, tak salah. Yang salahnya, kita tak takut, tak risau langsung, tak belajar ilmu akhirat. Itu yang kita paling, itu yang besar salahnya. Jangan main-main, tak belajar ilmu akhirat, dia tak pandai solat kita, Allah tak terima kalau mati macam mana? Kalau sedang-sedang kita sibuk-sibuk belajar ilmu dunia, pulun ilmu dunia tu, semayang tak pandai, akidah tak tahu, kalau mati macam mana? Macam mana kalau mati? Allah nak maafkan kita sebab kita sedang sibuk belajar ilmu dunia, macam tu. Ilmu dunia dengan ilmu akhirat, mana satu yang dulu? Mana satu fardu ain, mana satu fardu kifayah? Nampak tak? Jadi utamakan makna belajar ilmu dunia dan jangan meninggalkan ilmu akhir. Jangan. Ilmu akhirat jangan tinggal. Nak belajar ilmu dunia, belajarlah tinggi melangit mana pun. Ilmu akhirat jangan sekali-kali tinggal sebab ilmu akhirat ni nak pakai dalam ibadat. Nak pakai dalam ibadat. Baik, okey. Masya-Allah. Bukakan je bang biar dia dengar kuliah. Baik, okey. Dan hanya sesungguhnya habis. Jadi sebab apa ilmu tu mulia? Kerana ilmu ni jadi sebab seseorang itu, hamba itu jadi takut kepada Allah. Kalau dia akan jadi hamba yang Allah, dia akan jadi hamba yang baik lah. Bila dia dalam hatinya ada takut yang sungguh-sungguh dengan Allah, dia akan jadi orang baik. Dia kalau seorang pekerja, dia akan jadi pekerja yang baik. Pekerja yang amanah, tidak khianat. Dia akan tunaikan tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh, dia akan bekerja dengan ikhlas. Sebab dia takut dengan Tuhan. Sebab dia yakin setiap pekerjaannya akan disoal nanti oleh Allah. Dia akan jadi pekerja yang baik. Dia tak akan mencuri.
Betul tak? Dia tak akan mencuri sebab dia tahu, sebab dia takut nanti Tuhan akan tanya aku besok di hari kiamat. Kenapa aku pecah amanah? Contohnya, aku akan disoal oleh Allah. Nampak tak? Tapi kalau sekadar bijak ilmu dunia, tak takut kepada Allah, itu yang jadi macam-macam. Itu yang jadi macam-macam. Pandai ilmu dunia, tapi tak tahu ilmu akhirat, dia tak akan jadi hamba yang takut kepada Allah. Dia akan jadi orang yang bijak, tapi tak takut kepada Allah. Bila tak takut kepada Allah, dia akan terdedahlah kepada benda-benda yang dilarang oleh Allah. Menipu, rasuah. Nampak tak? Dia akan menipu, rasuah, macam-macam lah. Tak takut ke Tuhan, tapi kalau dia takut kepada Tuhan sebesar apa pun pangkat dia, insya-Allah dia akan sentiasa membuat benda yang diredai oleh Allah. Dia jadi menteri pun, dia takkan menipu rakyat dia. Dia takkan menipu rakyat dia. Sebab seorang menteri yang takut kepada Allah. Dia takkan menipu. Dia takkan menzolimi. Kemudian, kalau dia suami, dia jadi suami yang takut kepada Allah. Bila dia jadi suami yang takut kepada Allah, dia akan tunaikan tanggungjawab seperti yang Allah perintahkan atas diri dia. Bagi apa tanggungjawab? Sebagai seorang suami, Allah suruh apa? Bagi nafkah yang masa dunia, tempat tinggal yang selayaknya, makan minum yang selayaknya, pakaian yang selayaknya, kemudian keselamatan itu semua lah. Dan apa lagi? Allah suruh dia ajar agama kepada anak-anak dia. Allah perintahkan dia kepada seorang suami tadi supaya mendidik, mengajar anak-anaknya, anak bininya dengan agama. Tapi kalau dia tak takut kepada Allah, kalau suami tadi tak takut kepada Allah, dia akan hanya bagi yang tadi tu aja. Rumah, duit belanja, kereta 2-3 biji. Duit ribu-ribu. Agama lantak engkau. Yang aku nak, kau dapat senang rumah mewah, duit banyak, kenderaan ada, mana kau nak pergi boleh pergi, apa kau nak makan boleh makan. Dah, beres. Sebab dia tak takut kepada Tuhan. Kalau dia takut kepada Tuhan, dia akan mikir, besok aku kena tanya dengan Tuhan ni. Sebab Allah wajibkan atas aku bagi ajar anak bini aku. Kalau selama ni aku tak pernah ajar lagi anak bini aku ni. Kereta dah berapa kali tukar dah ni. Rumah dah berapa kali renovate dah ni. Tapi aku tak pernah pun ajar anak bini aku dengan agama. Berat kita nak jawab. Tapi kalau dia takut kepada Allah, dia akan usaha. Dia tak dapat ajar, dia carikan guru. Dia tak dapat cari guru, dia bawa ngaji. Dia tak dapat mengaji, dia suruh bini dia ngaji online. Betul lah tu. Sebab tu dia takut. Sebab nanti kalau awak tak belajar agama, besok saya kena tanya. Jadi awak kena ngaji tu, ikut kelas online tu. Walaupun awak tak ada masa nak pergi ke surau, ke masjid, siang pun awak bekerja, malam ada kelas-kelas macam ni, awak kena ikut. Wajiblah isteri tadi taat, betul? Itulah baru kata, nampaklah maknanya suami yang takut kepada Allah. Takutlah nanti Allah soal dia. Kalau dia tak dapat jawab, besok kena azab. Maka dia akan usaha selain daripada memberi kemudahan, kesenangan, keselesaan atas dunia, dia tak tinggalkan tanggungjawab yang Allah perintah ke atas diri dia untuk mendidik anak bininya dengan agama dan beramal dengan agama Islam. Dia akan jaga pakaian anak bini dia. Dia akan pastikan anak bininya menutup aurat. Dia akan pastikan anak bininya tidak bergaul bebas sebab dia takut kepada Allah. Tapi kalau tak takut, berelah ikut aku nak gaul siapa-siapa lah, tak kisah, tak peduli. Asal kau seronok tak apalah. Nak kawan siapa, kawan lah. Saya tak kisah awak nak kawan dengan siapa. Tu suami yang tidak takut kepada Allah. Sebab tu kena ngaji. Suami kena ngaji. Bini pun kena ngaji. Bini kena ngaji. Supaya dia jadi bini yang takut kepada Allah. Bila dia takut kepada Allah, dia akan jadi isteri yang taat kepada suami. Dia takkan mudah-mudah meninggikan suara pada suami. Dia takkan caci maki suami dia. Tapi kalau tak takut kepada Allah, maki itu laki. Tengok bini ni, dia sanggup
maki laki dia. Mak kita pun tak maki kita. Mak kita pun tak maki kita. Tapi bini-bini ni, bila akal dia hilang, bila dia hilang akal, dia akan maki laki dia. Sebab apa tu? Tak takut kepada Allah. Betul tak? Bukan semua lah. Yang pergi berasa kenapa pula? Itu kan cakap semua. Yang pergi berasa kenapa? Ada sebut nama ke? Tak ada kan? Dah? Berasa nama? Minum sikit Bismillahirrahmanirrahim. Bini-bini itu mana ramai lah. Bini-bini. Yang jadi bini. Bini-bini se-Malaysia. Bini-bini sedunia. Tak takut kepada Allah. Tapi kalau takut, dia jaga perkataan dia. Dia hormat suami dia. Sebab dia diperintahkan oleh Allah supaya mentaati suaminya. Kalau anak pun sama je tu. Kalau anak ada ilmu, takut kepada Allah, dia akan hormat mak bapak dia. Dia takkan tinggi-tinggikan suara pada mak bapak dia. Dia takkan ada dalam hatinya perasaan jemu dengan mak bapak dia. Tapi anak-anak yang tak takut kepada Allah, jemu dalam hatinya. Fikir mak bapak je rasa jemu dengan mak bapak dia. Na'udzubillah min zalik. Tapi Zohir nampak baik. Zohir nampak okey. Zohir okey. Hati dia tu. Hati jemu dengan mak bapak. Hati bosan dengan mak bapak. Tu anak derhaka. Tu ciri-ciri anak derhaka. Sifat anak derhaka dalam hatinya jemu dengan mak bapak dia. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah, ya Allah minta jauh. Tak ada mak bapak engkau tu, mana kau nak merasakan hidup atas dunia ni. Mana kau nak rasa kau nak kecapi segala katakanlah kau orang kaya. Kau takkan dapat kekayaan tu. Mak bapak kau itulah asbab dia. Kita nak hebat dengan ibadat kita. Sekarang kita dah mengaji, kita dah belajar. Asbab mak bapak kita lah ni kita dapat belajar. Sebab tu siapa pun mak bapak kita kena hormat. Jangan mentang-mentang dah mengaji, dah pegang kitab, kita dah jeling-jeling mak bapak kita. Janganlah, jangan. Sedar diri kita daripada mana datang. Tu suruh mengaji, suruh faham benda-benda macam tu lah. Supaya pandangan kita tu lebih halus. Penilikan kita tu lebih halus. Tu gunanya ilmu. Baik. Dan hanya sesungguhnya ilmu itu. Dia mulia tadi itu sebab jadi wasilah kepada takut daripada Allah Ta'ala yang istihqaq, yakni yang kelayakan dengan dia akan karamah di sisi Allah. Maknanya yang menjadi asbab dia mendapat kemuliaan di sisi Allah. Dah bila takut kepada Allah, dia akan tunaikan segala perintah Allah zahir dan batin. Yang Allah perintah dia akan buat, yang Allah larang dia akan tinggalkan zahir batin. Maka di situlah dapat kemuliaan. Dia dapat kemuliaan lah, dah taat kepada Allah. Kalau tak taat, tak dapat kemuliaan. Kalau tak taat, tak dapat kemuliaan. Ni kita makin mengaji, makin jahat mulut kita. Makin mengaji, makin jahat, makin lancang lidah kita. Makin mengaji, makin busuk hati kita. Makin mengaji, makin kuat dendam dengki kita. Itu menunjukkan ilmu yang kita dapat ni tidak diberi manfaat oleh Allah. Kitab sama, pengarang sama. Kitab sama, pengarang sama, tok guru yang baca sama. Tapi orang lain jadi baik, kita makin jahat lagi. Kita makin jahat lagi. Tu, jaga-jaga tu. Itu tanda-tanda bahaya tu. Itu tanda-tanda bahaya. Makin mengaji, makin jahat. Itu bahaya tu. Itu tanda Allah nak hina kita dengan ilmu. Ada kalanya kita ni, Allah Ta'ala datangkan benda mulia sebab nak memuliakan kita. Contohnya, Allah Subhanahu Ta'ala mengutuskan Nabi SAW yang mulia untuk nak memuliakan orang yang beriman dengan dia. Mana-mana orang yang beriman dengan baginda mendapat kemuliaan di sisi Allah. Tapi mana-mana orang yang mendustakan baginda mendapat kecelakaan
Betul? Mendapat kecelakaan, mendapat kehinaan. Padahal yang datang pada dia tu mulia. Tapi oleh kerana dia tak percaya, dia tak beriman, dia maki hamun, dia fitnah dan macam-macam lagi. Dia tomah macam-macam lagi. Di situlah. Nampak tak? Allah nak menghinakan mereka. Allah hinakan. Maka kita yang belajar ni pun ingat. Kita yang belajar ni pun kena ingat. Ilmu ni mulia. Kita akan dapat kemuliaan kalau kita beramal dengan dia. Kalau ilmu yang kita dapat ni sekadar dengar, jadi perhiasan, tak ada bawa perubahan pun pada diri kita, bahkan semakin jahat, semakin berani dengan Tuhan, mulut semakin lancang, hati semakin kotor, ini tanda Allah nak menghinakan kita. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Maka kita tengoklah diri kita masing-masing. Itu panduan dia, itu panduan. Bukan kata sesiapa, itu panduan. Kita boleh ukur diri kita masing-masing. Kalau contohnya macam tadi, kita dah belajar macam-macam tapi lidah makin jahat, hati makin jahat, kena takut. Kena minta tolong dengan Allah selamatkan kita. Jangan hina kita dengan ilmu. Jangan hina kita dengan ilmu. Jangan hina kita dengan ilmu. Makin mengaji sepatutnya semakin baik. Kalau dia suami, kalau dia mengaji, menjadi suami yang semakin baik. Ni dah dia jadi suami yang semakin zalim, mengaji. Yang isteri pula makin mengaji, makin biadab dengan suami. Makin mengaji, makin terhaka kepada suami. Itu tanda Allah nak menghina. Anak pula makin mengaji, makin biadab dengan mak bapak. Na'udzubillah. Bukan mengaji je mulia ke? Bukan asalkan mengaji je mulia dah. Tu cakap ringkas ni. Cakap ringkas. Tapi kalau nak tapi huraian dia gitu huraian. Tu tengoklah Abu Jahal, Abu Lahab tu, adakah mereka mendapat kemuliaan dengan sebab datang pada mereka Nabi Muhammad SAW? Dah. Makin dibenci oleh Allah. Sama macam kita. Makin kita belajar makin jahat lagi. Makin dibenci oleh Allah. Itu makin kita dibenci oleh Allah. Itu fikir pula. Mulai besok aku nak pencen lah. Tak nak ngaji. Berat juga mengaji ni. Baik tak payahlah. Dah? Kalau mengaji kita tak beramal nanti jadi lagi hina lagi celaka lagi. Syaitan kata baik tak payah mengaji. Rangkap syaitan tang situ pula. Kita pun kata ya tak, ya juga. Dah tak mengaji. Rupa lagi besar celaka daripada yang tadi tu. Faham tak tu? Maksudnya apa? Maksudnya kita ni mau tak mau, suka tak suka, kena taat kepada Allah. Tu cerita ni. Mau tak mau, suka tak suka, siapa pun wajib taat kepada Allah. Bukan siapa berasa nak taat, siapa tak berasa tak payah. Bukan. Dan bahagia yang berkekalan selama-lamanya. Bila dia dah mendapat kemuliaan di sisi Allah, sebab dia beri ilmu tadi, dia takut, kemudian beramal, dia jaga hatinya bersih-bersih, dia hiaskan hatinya cantik-cantik dengan sifat-sifat yang terpuji. Lalu dia mendapat kemuliaan di sisi Allah. Karamah mana kemuliaan di sisi Allah. Bila dah dapat kemuliaan, Allah Ta'ala bagi dia kebahagiaan selama-lamanya nanti di hari kiamat. Dekat dunia ni tak lagi, di hari kiamat. Seperti barang yang dikatakan bagi Muhammad Ibnul Hasan bin Abdullah akan suatu syair, belajar olehmu kerana bahawasanya ilmu itu perhiasan bagi empunyanya. Kita tak ada gelang, kita tak ada mah perak, tak ada intan belian, tak ada pakaian yang hebat-hebat, tapi dia ada ilmu. Itulah perhiasan dia. Itulah perhiasan diri seseorang. Kalau dia dah ada perhiasan, dia menuntut ilmu pula, bertambahlah lagi dia punya
perhiasan dia. Tapi kalau yang tak ada perhiasan, ilmu itulah yang menjadi perhiasan dia. Itulah perhiasan yang lagi mulia lagi. Dan kelebihan dan tanda bagi sekalian sifat kepujian. Tanda-tanda orang tu ada sifat-sifat yang terpuji, sifat yang baik-baik lah. Sifat yang baik-baik. Jadi olehmu menentuti faedah tiap-tiap hari akan bertambahnya. Makna jadikan diri kita ni menuntuti, cari, usaha, belajar, cari faedah, yakni faedah daripada ilmu tu tiap-tiap hari akan bertambahnya. Kena mengaji hari-hari kata dia. Bukan sebulan sekali. Kena mengaji tiap-tiap hari, bukan sebulan sekali ataupun setahun sekali. Setahun sekali, waktu kau main belagak lagi. Setahun sekali ngaji, bukan main sombong ni. Jalan mendada dah. Orang kampung bagi salam tak jawab dah. Aku dah ngaji semalam. Dah nampak orang lain jahat, semua orang jahat dah. Dia lah yang paling baik. Ngaji baru semalam. Setelah hidup 40 tahun. Setelah hidup 40 tahun semalam mengaji, dah berasa pandang orang lain. Tak boleh pakai lah dia orang ni. Penyakit hati tak apalah, belajarlah. Dia akan jumpa benda-benda tu dulu. Sebelum dapat hati bersih, dia akan jumpa hati kotor dulu. Daripada situ nanti dia belajar dan dia sedar yang dia ada hati yang kotor. Kalau mula-mula hatinya dah bersih, dia tak jumpa dah yang kotor tu. Sebab tu Allah ajar kita dulu dengan sombong, dengan takabur, dengan dengki, dengan dendam, cinta dunia dan macam-macam lagi. Tapi asbab diberi ilmu tadi, nampak tak? Dia kikis benda tu. Buang. Dulu dendam, sekarang dah pemaaf orang ni. Dulu suka sangka buruk, sekarang sangka baik kan orang. Dia akan jumpa tu dulu. Dulu ujub riak takabur dalam ibadat, tapi bila dia dah belajar, baru dia sedar selama ni dia ujub riak takabur dalam ibadat. Sekarang dia dah tahu dah macam mana nak meletakkan hatinya itu dengan keikhlasan. Tahu dah. Ilmu itulah yang menunjuk kan. Ilmu itulah yang bimbing sebab tu siapa pun kita ni kena ngaji. Daripada tak elok tu nanti berubah semakin elok, insya-Allah. Tapi betulkan niat kita. Belajar, niat memang nak beramal. Bukan saja-saja nak isi masa lapang. Bukan suka-suka. Rasa nak datang-datang. Nak jengah-jengah. Nak celup-celup macam makan biskut. Mengaji ni bukan mengaji kan sambil-sambil. Mengaji ni kewajipan, kemestian. Ini tugasan dan tanggungjawab kita. Bukan ikut suka. Rasa lapang mengaji. Rasa tak lapang tak payah mengaji. Rasa lapang mengaji. Rasa tak payah lapang mengaji. Nanti masa lapang baru mengaji. Kalau time cari duit kan, lapang selapang-lapangnya untuk nak cari duit. Ada je masa lapang tu cari duit. Si ilmu kan saya kan tak nak datang untuk masa saya. Aduh, tak ada masa, rugi betul lah tak belajar ni saya. Saya memang rugi lah saya tak mengaji ni. Memang nak pergi. Tapi itulah tak ada masa. Orang main berkerut muka kita, bersungguh cakap. Tapi tak cari duit. Kau nak ada kerja tak ni part time? Ada ke? Part time? Boleh, tak masalah. Ada, aku tak ada masa, tak banyak ni masa, tak ada buat apa. Ada masa. Baru sekejap tadi cakap dengan Tok Guru tu, tak ada masa lah tu, bukan apa. Masa tu lah tu, dah tak ada masa. Kita buat part time cari duit dia, wah. Dan ada masa. Banyak masa kosong kata dia.
Tahan je lah telinga ni. Dah tu lah kata nak mengaji, itulah dia mengaji. Tak nak dengar benda-benda jadi, tak payah datang ngaji. Dengar lagu je. Kita cerita pasal kita lah ni, bukan cerita pasal orang lain yang berasa kenapa. Tak ada sebut nama pun, tak ada nak sebut nama korang pun. Yang berasa kenapa pula. Macam ada je. Kemudian sabar. Jangan lari. Nak sembuh janganlah. Nak sembuh jangan lari. Lari tak sembuh. Lari tak sembuh. Jangan lari, sabar je, tahan je. Tahan je. Sekarang ni setan-setan dalam hati kita sedang diru'yah dengan ilmu. Sungguh. Tu yang rasa resah, gelisah, panah, barat tu setan lah tu, setan. Nanti kalau lama-lama selalu datang dalam kuliah macam ni kan, dia tak tahan, dia cabut lagi. Dia cabut lagi. Orang-orang lagi sekali. Betul tu, maknanya orang ikut setan lah tu. Dah, setan lagi, dia pun lagi, dia InsyaAllah sabar. Sabar, dia memang macam tu. Tu yang orang tak ingat tu, yang dalam badan dia setan jin tu, kan baca ayat Quran dia, panah kan dia sembuh. Jadi setan ni memang dia tak suka benda baik. Dia tak tahan, bagi lagi, tak tahan, bagi lagi. Dia kalah punya. Cuma kita jangan mengalah. Kita jangan mengalahnya. Sabar je. Dia panah lagi. Kalau hati kita ni, setan yang dah hati kita ni dah jadi rumah setan. Hati kita ni bukan rumah malaikat. Hati kita ni rumah setan ni. Ni jalan. Hasad, dengki, ujub, riak, takabur, dendam, sangka jahat, cinta dunia, semua ada ni. Rumah setan dah jadi. Sebab tu bila belajar macam ni, dia punya panah dia macam. Dia punya resah, gelisah dia macam. Dia punya menyigap. Kan biasa tak tengok orang buat ru'yah macam ni? Kan kalau baca apa bukan setan tu, dia nak terekam, betul? Betul tak? Biasa nak terekam tu perawat tu. Itu kan cerita olok-olok. Wahabi tak percaya. Bapak Wahabi tak percaya ru'yah ni. Minta dia kena setan sekali tengok. Dia tak rasa, dia tak tahu. Jangan dia lah, anak bini dia kena. Biar dia belajar. Biar dia belajar. Sebab tu baca, syaitan tu nak tergam, nak cekik perawat tadi. Ni sama lah ni. Sebab tu kawan-kawan tengok menyerap saya ni. Siap aku pancitkan tayar kereta kau. Sebab dia tengah panas. Ni yang dalam online ni tak tahulah macam mana ni. Jangan ada yang macam tu. Tak dengar pun. Dah tutup telinga nak dengar macam mana. Tak ada je. Biar dia panas. Nanti biar rumah setan tadi, lari semua setan-setan tu, malaikat masuk. Jadi rumah malaikat. Bila dah rumah malaikat, baiklah hati dia tu. Sekarang ni dalam proses nak halau setan-setan tu, memang macam tu lah bahasa dia. Panas hati, rasa menyirap, rasa menyesal datang, rasa menyesal duduk dalam live, macam tu. Berbuatlah sakit perut. Berbuat sakit perut lah, dia macam-macam. Berbuat bateri habis, berbuat data habis, berbuat line tak clear. Nak lari. Panas. Alhamdulillah. Yang tahan tu alhamdulillah, jangan perasan pula tahan pula. Allah tolong, betul. Jangan perasan hebat pula. Hebat gue. Orang lain dah cabut lagi dah. Kena pula penyakit kat situ pula dia kata.
Kena ingat tu, rezeki, nikmat daripada Allah, taufik daripada Allah. Jadi olehmu menuntut faedah tiap-tiap hari lah. Ngaji kalau boleh tiap-tiap hari. Tapi kalau permulaan seminggu sekali pun okey dah. Permulaan. Permulaan seminggu sekali. Lepas tu istiqamah seminggu sekali, nanti tambah lagi gitu. Ataupun seminggu 2 kali, ataupun paling tidak seminggu 4 kali lah. Tauhid, tasawuf, tajwid, fiqh. Sebab 4 tu fardu ain. Itu fardu ain. Mesti. 4 jam seminggu. Seminggu 168 jam. Ambil 4 jam je untuk belajar fardu ain. 4 jam seminggu. 4 jam seminggu. Ada 164 jam lagi, boleh tonggang terbalik. Jangan risau. Betul tak bang? 24 kali 7 berapa? Betul tak? Saya dapat jawab dengan pandai sebab saya dah kira pakai kalkulator dulu. Kan saya pandai kira. 100. Dia kata, tiru matematik. Aku dah tengok tuan dulu, dah tengok kalkulator. 168 jam. Tolak 4 jam. Fiqh 1 jam. Katalah hari Isnin, belajar fiqh 1 jam. Hari Selasa, tauhid 1 jam. Hari Rabu, tasawuf 1 jam. Ambillah hari Minggu lah. Hari Sabtu ke, ngaji tajwid pula. Iqra 1 jam. Cukup lah. Istiqamah lah, ulang tu je tiap-tiap minggu. Alim lah tu. InsyaAllah, alim lah tu. Betul lah hari ibadat di besok tu. Buatlah, yang tak buat, buat lagi. Yang tak buat, buat. Sebab wajib tu, tak buat berdosa. Tak buat, dosa. Tak buat, berdosa. Kita dah bagi dah kaedah, tips. Macam tu. Ada lagi 164 jam lagi. Boleh buat macam-macam. Kena paksa. Mengaji ni kena paksa. Kena paksa dulu. Nanti lama-lama Allah akan tolong. Allah akan ringankan. Mula-mula rasa terpaksa, lepas tu jadi seronok. Mula-mula memang rasa terpaksa. Dia seronok. Benda akhirat ni dia tak cepat sama macam seronok benda dunia. Benda dunia hari ni, kawan-kawan hadiahkan saya PlayStation. Malam ni saya akan dapat seronok. Tapi kalau bagi saya Quran malam ni, 40 tahun tak rasa seronok pun baca. Sungguh tak? Betul ke? Bagi PlayStation. Hari ni malam ni kita main bola kan? Seronok dia. Malam ni juga dapat dia punya Steam. Dia punya seronok dia. Bagi Quran 45 tahun tak seronok-seronok baca Quran. Mahalnya akhirat. Tapi orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, Allah, lama-lama Allah bagi dia rasa lazat lah benda-benda macam tu. Jadi oleh memenuhi faedah tiap-tiap hari, jadi bersungguh mengaji. Buat jadual lah, buat jadual waktu. Kalau buat jadual waktu, insya-Allah boleh. Ini masalah ni, kita tak buat jadual waktu tu yang tak boleh. Buat jadual waktu, insya-Allah boleh punya. Buat jadual waktu. Ni waktu ni siapa datang pun memang aku takkan layan. Minta maaf. Ini waktu aku nak belajar. Kena tegas macam tu. Kalau tak buat macam tu memang habis lah. Tu yang kata tunggu masa lapang tu. Sebab tu masjid lapang aja. Masjid lapang je. Surau pun lapang aja. Pasar malam penuh. Pasar raya penuh. Masjid lapang. Stadium bola penuh. Daripada ilmu dan berenang olehmu di dalam laut segala faedahnya. Bila kau banyak belajar nanti, kau berenanglah dalam faedah-faedah ilmu tu yang banyak tadi tu. Makin banyak kau belajar, makin banyaklah faedah ilmu yang kau tahu. Berenanglah sepuas-puasnya dalam faedah ilmu tadi. Tuntut olehmu akan fiqh. Syariat tu, ilmu syariat tu, mandi wajib, ambil wuduk, cuci pakaian, cuci najis. Fiqh tu, rukun semayang. Kerana fiqh terlebih afdal yang memimpinnya kepada kebajikan. Kalau kita tak pandai fiqh, kita nak dapat kebajikan macam mana?
Tak pandai semayang, nak dapat kebajikan macam mana? Tak pandai semayang. Jadi nak pandai semayang, nak dapat kebajikan daripada semayang ni, kena pandailah ilmu ilmu fiqahnya. Di situlah dia akan ajar syaratnya, rukunnya, sahnya, batalnya. Kalau tak belajar fiqah, kita semayang, mana ada kebajikan semayang kita? Cara buatnya salah. Orang solat suci hadas besar, kita solat bawa hadas besar. Orang solat bawa pakaian yang suci, kita bawa pakaian yang mutanajis. Orang solat bacaannya betul, kita solat bacanya salah. Orang solat rukun qauli baca dengar telinga, kita baca dalam perut. Baca lembut. Baca Fatihah lembut. Senyap je. Dah, tiba-tiba habis je. Semua ditelan. Baca lembut. Habis. Semua baca lembut. Siapa ni? Sinderu. Minta maaf. Nampak tak Jadi belajar fiqah tu nanti, dia akan ajar cara solat. Bila dah belajar cara solat, dah tahu syarat sah batal rukun, barulah solat kita diterima dan dapat barulah dapat kebajikan. Betul tak? Ni orang perempuan kena belajar bab haid, bab nifas, bab istihadah. Suami kena ngaji. Sebab suami yang wajib ajar bini. Suami yang wajib ajar bini tentang haid nifas ni. Tapi dah suami tak tahu, suruhlah isteri tu pergi ngaji dengan siapa-siapa yang pandai. Kalau tak nanti dia tak tahu bab haid nifas, macam mana dia nak semayang? Betul tak? Haid nifas ni sanggup paut dengan semayang. Ni nak puasa, kan sanggup paut dengan puasa pula. Macam mana nak dapat kebajikan daripada puasa kalau kita tak tahu? Main langgar je, memanglah boleh semayang. Ni, ngaji. Belum terlambat lagi. Tapi jangan buat lambat-lambat lah. Jangan buat lambat-lambat. Ngaji. Jangan buat lambat-lambat dah. Malam ni juga kalau tak boleh tidur, buat jadual malam ni. Jadual waktu. Buka kedai 7E ada lagi. Ada jual buku tu, boleh buat jadual malam ni. Pergi 7E. Dia kata tak ada kertas Ustaz. 7E buka, pergi lagi sekejap. Buat jadual waktu. Buat jadual waktu. Setiap Isnin pukul sekian-sekian majlis ilmu. Fiqah. Selasa sekian pukul tauhid. Rabu sekian pukul tasawuf. Sabtu pagi tajwid. Beres lah. Lepas tu main bola ke apa ikut lah. Pergi jalan, nak pergi pantai, nak pergi tom yam, tak apalah, asalkan jangan kacau yang tadi tu. Yang majlis ilmu tadi kelab-kelab paduan tu jangan kacau. Lepas daripada tu ikutlah. Nak buat apa pun. InsyaAllah asbab yang 4 jam tadi, yang lain-lain tu nanti akan terbimbing. Yang lain-lain tu akan terbimbing. Akan terbimbing dengan sebab 4 jam tadi tu. Faham tak tu? Kepada kebajikan dan takutkan Allah Ta'ala dan terlebih betul yang betulnya. Ialah ilmu yang menunjuk kepada jalan-jalan petunjuknya. Ialah kota yang menyangkakan daripada sekalian kesusahannya. Kerana seorang yang alim pada fiqah, yang waraknya terlebih susah atas syaitan daripada 1000 abidnya. Maksudnya orang yang alim ni makna pandailah. Belajar pandailah, alimlah tu maksudnya. Daripada tak tahu semayang, kita belajar bab semayang, alimlah bab solat. Jadi alimlah bab semayang. Bila dah alim bab solat, 1000 setan pun tak boleh tipu. Dah alim bab solat, setan nak tipu tak boleh. Dia dah alim, dia dah pandai dah. Dia tahu pantang larang, syarat rukun sah batal. Setan hasut macam ni, dia tepai begini. Setan hasut begitu, dia tapai begitu. Sebab dia dah ada ilmu. Nampak tak? Tapi kalau semata-mata abid, tahu abid? Orang
Rajin buat ibadat tapi tak mengaji. Rajin buat ibadat tapi tak mengaji. Sembahyang jemaah ni, oh jangan buat pasal lah. Dia dulu duduk saf belakang imam. Tapi tak nak ngaji. Faham tu? Sembahyang jemaah rajin. Pada ain tak nak ngaji. Terlebih senang setan menipu dia. Tak payah 1000, seekor pun cukup. Faham tak tu? Sebab tu kena ngaji. Kalau tak nanti setan tipu kita senang ni. Bermati-matian buat ibadat begini begitu tonggang terbalik, rupanya tak sah. Rupanya Allah tak terima. Sebab tak ada ilmu. Hatinya tak bersih, boleh jadi. Akidahnya tak betul, boleh jadi. Syarat rukunnya salah, boleh jadi. Dah tak ada ilmu, main buat je lah. Dah tak ada ilmu, main buat je lah. Betul? Tak ada panduan lah. Boleh sembahyang tapi tak ada panduan lah. Ikutlah, lantak lah. Main buat je lah. Imam tak takbir, kita dah takbir dulu. Contoh, tak ada ilmu. Tapi nak 27. Nak 27 darjat. Masbuk muafiq pun tak tahu. Macam mana? Nak dapat 27 darjat semayang. Masbuk muafiq pun kita tak tahu. Agak-agak ingat boleh main takbir je. Takbir je dapat 27. Main takbir je dapat 27 darjat. Ada pantang lah. Bukan boleh main ikut-ikut je bro. Guys. Bukan main ikut-ikut je. Bukan boleh main semayang-semayang je dapat 27 guys. Kena ada ilmu. Bila kita nak melibatkan diri kita dengan solat berjamaah, kita mesti kena ada ilmu tentang solat berjamaah. Bukan boleh main ikut-ikut sesuka hati. Tok Imam bangun, Tok Imam wajib yang dia tahu, dia pernah dengar, wajib ikut imam. Tu yang dia ikut imam pergi balik rumah. Orang kata wajib ikut imam dalam perbuatan yang betul. Perbuatan tak betul jangan ikut. Ni dia ikut sampai tu imam balik rumah. Tu imam kata, "Ya faham kau ni?" Itu ada dengar lah kawan-kawan cakap, bila kita ni kita kena ikut imam. Ni ikut imam balik ni. Sekejap tu imam tu cakap. Dia ambil parang. Nampak dah tu? Tu imam bangun rakaat kelima, kita pun bangun rakaat kelima. Tak ada ilmu. Tapi nak 27. Mengaji lah. Ngaji. Jangan tertipu dengan setan. Setan ni, dia bukan ajak kita minum arak, berjudi, berzina je. Dia tipu kita. Dia kata, sembahyang rajin-rajin. Majlis ilmu jangan pergi. Buat ibadat banyak-banyak. Sedekah banyak-banyak. Jangan biarkan orang pakai miskin ni minta-minta. Pergi tolong ni, pergi tolong sana. Pergi belajar jangan. Belajar je. Belajar jangan. Kita pun syok lah. Aku dah banyak buat ibadat dah. Dah habis. Tadi 50,000 tadi habis sedekah tadi kan. Dah habis. Time tu juga habis. Jangan kata duit dia habis dengan pahala-pahala. Dah timbul ujub dalam hati. Faham tak? Dah timbul ujub, perasan hebat, perasan kagum dengan diri sendiri, kagum dengan amal yang kita buat, ataupun riak ke contohnya, ataupun sum'ah ke, takkan habis pahala kita? Dah lah 50,000 tadi habis, dengan pahala-pahala habis. Itulah rugi kalau tak belah. Waktu ulama besar mari mengaji. Dia bukan dengki tengok kita berehat dah. Dia kesian tengok kita berehat. Bukan dia dengki tengok kita berehat. Dia kesian tengok kita berehat tak mengaji. Sebab nampak dah bala yang tunggu akan datang tu, memang kau tak habis tu yang menunggu. Azab yang menunggu, kesusahan, kecelakaan yang menunggu dalam kubur tu, kalau hidup ni tak nak belajar agama, dia punya azab dia, makan tak habis. Sebab tu, dia tak berhenti. Mari belajar, mari mengaji, mari belajar, mari mengaji. Jangan tak belajar. Kadang-kadang tak belajar, dia marahnya. Kita tak belajar, dia marahnya. Sayangnya dia pada kita. Tapi kita ni jenis hati kotor. Orang nak buat baik pun kita kata je. Apanya sibuk-sibuk hal aku. Pula dah. Sibuk-sibuk hal aku pula dah. Dia nak selamatkan kita. Dia dah nampak kita ni, perjalanan kita ni nak terjun lombong. Dia nak selamatkan kita. Dia kata, jangan main. Dia kata, apa heboh orang tua ni?
Padahal untuk tu nak menyelamatkan dia. Punyalah bodoh sombongnya kita. Nampak tak tu? Ulama tu dia kesian. Dia nampak dah. Kau kalau beramal macam ni, kau tak belajar ilmu. Celaka kat depan tu, tunggu. Azab kat depan tu. Tak tertanggung. Kita ni kalau buat amal, setakat tak sah, lepas tu duduk diam-diam ontok-ontok, tak apa. Amalan bila tak sah, dia jadi maksiat. Faham tak? Solat kita, bila tak sah, dia jadi maksiat. Dia bukan jadi kibun macam tu. Semayang tak sah. Okey, tak apalah, tak sah lah. Kita tak sah macam tu. Jadi maksiat. Jadi dosa. Faham tak? Selagi tak diulang balik dengan betul, dia jadi ya ke? Ya lah. Batulah suruh mendengar. Tak mendengar, taknya tahu. Sebab tu belajar fiqh. Kalau tak belajar fiqh, jadi maksiat. Tak belajar tasawuf, jadi syirik. Tak belajar akidah, jadi syirik. Tak belajar fiqh, jadi maksiat. Semayang kita tu jadi maksiat. Tak sah. Semayang tapi tak sah. Lepas tu tak ulang balik dengan yang betul. Bukan maksiat dia. Maksiat lah. Tauhid tak belajar. Urusan akidah. Jadi kafir pula, lagi berat. Ngajilah, ngaji. Ngajilah. Ngaji. Jangan risau. Allah yang selama ni, Allah yang bagi kita getah. Allah yang bagi kita makan minum. Allah yang bagi kita anak bini. Jangan risau. Dalam keadaan kita tak mengaji, Allah bagi macam-macam. Dalam keadaan kita tak mengaji, Allah bagi macam-macam. Dalam buat benda dia benci tu, dia bagi macam-macam. Ni buat benda dia sayang, buat dia kasih, buat benda yang dia kasih, takkan dia nak biarkan. Cuba fikir. Jadi jangan risau. Yang pangkat tetap akan ada pangkat. Yang berniaga tetap berniaga. Cuma dia bertambah mulia di sisi Allah. Kalau dulu dia mulia dengan pangkat saja, sekarang ni dia mulia di sisi Allah sebab ilmu yang ada pada dia. Dua untung ni. Satu untung mulia sisi manusia sebab dia banyak harta, banyak duit. Dan dia juga mulia sisi Allah sebab ada ilmu dan beramal dengan untunglah dia dua. Dua lah untung dia. Untung dunia, untung akhirat. Nampak? Habis. Maksudnya, belajarlah olehmu dan menuntut olehmu akan ilmu. Pendeknya, belajarlah. Belajarlah. Sebagai persiapan mati. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita semua belajar. Amin ya Rabb. Amin lah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita belajar. Mudah-mudahan Allah pilih anak bini kita semua belajar. Adik-beradik kita belajar. Amin. Kitab yang kedua. Kitab yang kedua. Baca, dah baca belum kitab ni? Kitab pedoman semayang berjamaah. InsyaAllah sama-sama. Belum habis lagi. Satu kitab lagi. Muka surat. Mana ada perenggan? Dan dua. Penggangan baris pun tak boleh beza. Pedoman sembahyang berjemaah. Faslun, betul? Entahlah ustaz dia tulis apa. Tu ambil awal faslun. Tak apa ni kita jauhi lama-lama nanti geti lah. Lama-lama nanti geti. Tak apa buat nampak macam faham je. Buat kalau contohlah tiba-tiba dua orang datang buat macam faham je. Tak apalah, belajarlah.
Nanti lama-lama faham, ya betul kawan kita ada kawan. Dia tak pandai jawi. Tapi dia paksa, tiap-tiap kali kelas dia bawa kitab jawi, dia tengok lama-lama boleh baca ni. Dia dah boleh baca. Padahal dia memang tak kerti jawi pun. Tapi dia paksa diri dia dengar, bila Tok Guru baca dia dengar. Sambil-sambil dia belajar sikit-sikit lah kan. Ada je Noah dalam media, dalam rumah merah tu. Dalam rumah merah tu ada type, belajar baca jawi. Benda lain pandai pula kita buka. Tak suruh buka pun buka. Ni belajar jawi. Type tulis cara membaca kalimat jawi. Tak apalah. Janganlah malu. Nanti lama-lama pandai Faslun. Yang pertama, pasal yang pertama pada menyatakan hukum sembahyang jamaah. Betul? Dan kelebihan sembahyang berjamaah. Jadi hukum sembahyang jamaah ni cara hukum. Dan disyarakkan sembahyang berjamaah tu kemudian, yakni selepas daripada berpindah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maksudnya sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah tak ada pun. Tak ada lagi perintah supaya menunaikan solat berjamaah. Tapi bila Nabi dah berhijrah ke Madinah, barulah Allah Ta'ala syariatkan, perintahkan supaya solat berjamaah. Dan ialah solat berjamaah ni ketentuan, ataupun kita kata keistimewaan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya mana sembahyang berjemaah yang menjadi ketentuan umat ini? Seperti Jumaat. Jumaat. Dan 2 hari raya, yakni 2 hari raya haji dan fitrah lah. Umat dulu-dulu tak ada. Umat dulu-dulu tak ada solat Jumaat. Umat dulu-dulu yang sebelum tak ada sembahyang sunat hari raya. Dan iaitu sembahyang berjamaah ni. Dan sembahyang berjamaah ni sunat muakkadah. Sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Itu maksud sunat muakkad. Sangat dituntut. Macam wajib. Tapi dia sunat. Tapi sangat diberatkan. Faham tu? Sangat diberatkan. Kalau sunat ghairul muakkad tu dia sunat je lah, digalakkan. Tapi taklah ditekankan. Tapi kalau kata muakkad, walaupun dia sunat, dia sungguh-sungguh buat. Dia macam seolah-olah wajib. Dekat-dekat nak wajib. Tapi tak wajib. Di sisi Imam Rafi'i. Kata setengah ulama. Sunat kifayah. Kata setengah ulama lagi, fardu ain. Ada pula di sisi mazhab mengatakan jemaah ni fardu macam tu sebelah sana lah. Sisi mereka fardu ain. Sebab tu masjid dia orang tak kira maghrib, asar, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh penuh macam Jumaat. Sebab di sisi mereka fardu tapi baguslah tu. Dan terlebih sah di sisi Nawawi fardu kifayah. Maknanya kalau dekat kampung kita tu di sisi mazhab kita Syafi'i, kat kampung kita tu dah ada terdiri solat jemaah tu, imam seorang, makmum seorang, zuhur dah ada orang jemaah itu, lepaslah dosa yang lain lah. Kalau dekat masjid surau tu, kalau kampung besar tu masjid lah. Kalau kampung kecil surau tak ada pun terdiri solat jemaah situ. Dosa satu kampung. Zuhur tak ada solat jemaah, dosa satu kampung. Asar tak ada solat jemaah, dosa satu kampung. Maghrib tak ada solat jemaah kat masjid surau, dosa. Walaupun dekat rumah masing-masing berjemaah, tak lepas. Dia kena buat dekat tempat solat yang khusus, masjid ataupun musalla surau. Boleh? Boleh faham tak? Dan tak dapat tiada daripada zuhur, dan tak dapat tiada daripada zahir, bukan zuhur. Sama tak aja kita jawi.
Tak dapat tiada. Okey, habis. Maksudnya di sisi mazhab kita Syafi'i, walaupun di sisi kita bukan fardu ain solat jemaah, tapi sunat muakkadah tadi sangat-sangat diberatkan. Kalau kita tak pergi berjemaah tanpa keuzuran, dia tak dosa, makruh. Jadi tapi di sisi mazhab yang mengatakan wajib, kalau tak pergi macam Jumaat tu lah. Kalau kita tak pergi solat berjemaah tanpa alasan yang dibenarkan, diuzurkan, maka makruh. Kalau ada sebab dia tak berjemaah, dia sakit contohnya, tak adalah makruh. Ataupun dia jaga orang sakit ke, dia kalau tinggalkan orang sakit ke, takut berlaku mudarat pula contohnya. Jadi dia jaga orang sakit. Dia tak dapat nak pergi sembahyang berjamaah. Tidaklah makruh dia. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, dia memang tak dapat nak jemaah, jaga orang sakit. Contohnya. Maka tidaklah makruh di sisi dia tu. Sebab ada apa? Ada keuzuran. Kalau kita sesaja yang malas-malas ni, zuhur tadi makruh, asar tadi makruh, maghrib tadi makruh, isyak tadi makruh, subuh makruh. Ingat makan bawang je makruh. Ingat makan bawang je makruh. Ingat makan benda-benda busuk je makruh. Tak solat berjemaah pun makruh. Kecuali ada uzur. Tapi kalau di sisi mazhab yang kata wajib tadi, dosa kalau tak isi berjemaah. Baik, dan tak dapat tiada daripada zahir ketandaan jamaah dengan mendirinya jemaah dengan satu tempat dalam kampung kecil. Kalau kampung kecil, cukuplah satu tempat berjemaah. Sebab tu bangunan yang kita nak buat sempat solat ni, mesti bangunannya berbeza dengan bangunan lah. Kalau buat sama je bentuknya, tak lepas tuntutan fardu ni. Paling tidak, contohlah kalau kita situ kawasan rumah, nak buat bangunan lain tak ada modal, contohnya kita nak ambil satu rumah teres contohnya, kita nak jadikan di surau lah, kawasan tu lah. Maka biar ada tanda tempat solat berjamaah, letakkan kubah ke, letakkan menara ke, biar dia terbeza dengan bentuk bangunan lah. Tapi kalau sama aja, tak lepas tuntutan. Boleh faham? Flat. Tak kisahlah, makna biar orang nampak itu tempat berjamaah. Biar orang nampak situ tempat berjamaah. Letakkan bendera ke, letakkan kain gentang ke, letakkan kubah, macam mana pula nak selitkan rumah pelik tu? Kalau buang atas sekali tak boleh. Kalau tertengah nak letak kubah macam mana? Tak tahulah kalau boleh buat ulu ke daripada tingkap. Ulu daripada tingkap pun. Maknanya biar nampak, biar zahir. Zahir tu makna jangan orang tak tahu. Orang kata mana tempat sembahyang? Orang tak tahu nak cari. Orang tak tahu, dia kena ada beza. Sebab tu kena tahulah yang nak berkuasa di tempat tu, yang ada jawatan dia kena tahulah. Dia kata, ni surau ni macam tak lepas je ni. Sebab orang lalu sini tak perasan sini ada surau. Sebab tu kena buatlah. Kena buatlah menara ke, tinggi sikit. Kubah ke, biar orang tahu, orang musafir pun tahu, ada tempat singgah, ada tempat sembahyang, macam tu. Ini tengok, mana masjid? Tiba-tiba orang berderu je keluar. Mana pula datang ni orang ramai ni? Biar ada tanda ni. Jadi bagi siapa-siapa yang nak buat surau, nak buat masjid, pastikan bangunan dia tu ada perbezaan zahir, tanda jamaah dengan mendirinya dengan satu tempat di dalam kampung kecil. Kalau satu kampung kecil padan dengan satu tempat jemaah tadi, dan beberapa tempat dalam kampung yang besar. Kalau kampung dia besar, banyaklah tempat dia. Baru lepas tuntutannya dengan sekira-kira zahir segala pihaknya. Jangan buat tempat tersorok.
Jangan buat tempat tersorok. Zahir segala pihaknya, makna kiri, kanan, depan, belakangnya orang nampak. Zahir pihak dia, pihak bangunan tu jadi nampak, bukan tersorok. Mana satu masjid ni? Mana satu surau ni? Orang tak nampak. Tak zahir pihak dia tu. Jadi zahir segala pihaknya ketandaan jamaah. Maka jika muafakat mereka atas mendirinya di dalam segala rumah-rumah, dah tiada zahir dengan dia ketiadaan ketandaan, nescaya tidak gugur fardu. Tak lepas fardu kifayah tadi tu. Sebab tak zahir. Tak lepas. Pakat-pakat buat kat rumah masing-masing jemaah. Tak lepas fardu. Berdosa semua. Maka jika tertegah mereka daripada mendirinya atas barang yang disuruh akan dia, nescaya memperang akan mereka itu oleh imam atau gantinya imam, tiada lainnya. Makna kalau penduduk situ enggan, tak nak buat solat jemaah, maka pemerintah kena ambil tindakan. Tu masuk perang tu bukan pergi tembak kepala dia, faham? Kena ambil tindakan lah, denda ke, sebat ke, penjara ke. Tu maksud. Jangan diamkan, mana jangan redha. Tengok tu satu Korea tu tak ada Jumaat, tak ada sembahyang jemaah, kita sebagai pemerintah diam, buat tak reti je. Tak boleh. Kena ambil tindakan, tu maksudnya. Tu masuk perang tadi tu. Kena bertindak lah. Mudah faham kita? Kena bertindak. Jangan diam kan. Kena bertindak. Pemerintah kena ambil tindakan. Ni kenapa tak ada buat solat jemaah ni? Tak ada bangunan surau. Datang pejabat besok. Buat bangunan. Baru betul Baru betul. Tiba-tiba surau dah ada. Orang tak nak buat. Orang tak nak buat jemaah. Pemerintah kena ambil dia kena keras. Kalau orang-orang jabatan agama ke, tutup imam ke, kan ada setiap kampung ada wakil. Maknanya tu imam kena bagi laporan lah. Tak ada orang nak datang sembahyang jemaah. Dia azan, dia qomat. Dia azan, dia qomat, dia imam, dia makmum. Dia seorang ni, dia bolot seorang. Dan yang tak datang? Tiada lainnya. Jadi pemerintah tak boleh buat tutup mata je. Masalah ni. Dia kena ambil tindakan. Mana-mana Korea yang tak ada surau, yang tak ada buat jemaat, yang tak ada buat jemaah, dia kena ambil tindakan. Dan telah datang beberapa khabar yang banyak pada menyatakan kelebihannya sembahyang jemaah. Sebab tu kalau kita tak solat jemaah ni tak betul, kita tak akan dapat kelebihan ni. Tak akan dapat kelebihan ni. Walaupun Nabi kata ada kelebihan. Tapi kalau kita sembahyang jemaah tanpa ilmu, tak dapat kelebihan. Bahkan batal pula nanti korang sembahyang itu. Bukan kelebihan, jadi kekurangan nanti korang. Dia sembahyang seorang sah. Sembahyang jemaah batal. Sembahyang seorang sah lah, dah dia tak ada hubung kait dengan sesiapa pula. Tapi bila dah berjamaah, dia wajib kena ikut imam. Dia ada undang-undang dia. Tak boleh nak potong tu imam sebarang. Walaupun dia pakai sebu baik. Walaupun dia pakai sebu baik, dia tak boleh potong imam. Dan semayang kat jalan kacit kan tu imam tu. Potong tang corner tu imam tu. Baba imam nak cepat main, sorry, Assalamualaikum. Tinggalkan. Besok pergi sembahyang, tak imam kata, sorry, kau tak dapat potong aku. Ini baru rakaat kedua. Tak imam kata. Tak imam kata, rakaat kedua kau tak boleh potong. Imam pun bingung cakap dah sembahyang. Dan telah datang beberapa khabar yang banyak pada menyatakan kelebihannya. Setengah daripadanya khabar Bukhari dan Muslim. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Artinya bermula sembahyang berjamaah itu afdal daripada sembahyang seorang dengan 27 darjat. 27 kali lipat ganda. Kalau sembahyang seorang sekali je. Sembahyang jemaah 27 kali ganda. 27 kali darjat. Pangkat naik. 27 darjat dapat. Dengan berjemaah.
Sembahyang seorang dapat 1. Jemaah dapat 27. Rugi lah. Rugi lah. Kalau kita dah ada peluang jemaah tak nak jemaah. Rugi lah. Dah ada anak bini, dah ada laki, tak berjemaah, rugi. Rugi. Kita ada peluang nak dapat pahala banyak tiap-tiap hari. Tiba-tiba, sembahyang seorang. Laki bentang sejadah sebelah, bini bentang sejadah sebelah. Sembahyang zuhur sesama. Habis sembahyang zuhur sebelah. Apa kejadah faedahnya? Sembahyanglah berjemaah. Lainlah kita seseorang. Ini dah ada pasangan kan? Sembahyanglah jemaah dengan bini kita tu. Ni bentang sejadah sebelah. Laki sembahyang zuhur sebelah sana, bini sembahyang zuhur sebelah sini. La ilaha illallah. Sembahyanglah jemaah. Bukan syarat baca surah panjang-panjang. Baca surah pendek-pendek pun tak apa. Takkan Qul Huwallah kita tak pandai. Biasa tahlil kan, makan kambing biasa. Dan setengah daripada khabar At-Tabarani, daripada Anas, man mashi ila salatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjatin, wa man masya ila salati tatawwu'in fahiya ka umratin nafilatin. Artinya barang siapa berjalan ia kepada sembahyang fardu berjamaah, maka iaitu seperti kerja satu haji. Dan barang siapa berjalan ia kepada sembahyang sunat, yakni berjamaah, maka iaitu seperti kerja umrah yang sunat. Makna nak bagi tahu banyak pahala. Banyak pahala. Dan setengah daripada khabar Turmuzi daripada Anas pula, man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi. Bermakna barang siapa sembahyang ia 40 hari di dalam berjamaah, mendapat ia orang sembahyang 40 hari itu berjamaah tadi akan takbiratul ihram mengiringi imam. Makna dia bukan masuk rakaat kedua, dia bukan masuk waktu rukuk imam dah. Tu imam takbir aja, dia pun takbir. Tu masuk mengiringi. Bukan maksudnya waktu tu imam takbir, dia baru tengah cari parking contohnya. Tak. Tu imam takbir aja, dia pun takbir. Allahu Akbar kata imam, dia pun Allahu Akbar. Itu maksud mengiringi. 40 hari tu. Dalam 40 hari tu 5 waktu tak miss takbiratul ihram bersama imam. Oh, berat tu. Di surat baginya 2 kelepasan. Dituliskan bagi 2 keselamatan, 2 kelepasan. Satunya kelepasan daripada neraka dan yang kedua kelepasan daripada nifaq, yakni perangai orang munafik. Iaitu mana? Percaya zahir, ingkar batin. Zahirnya nampak macam ikut Islam, hatinya benci dengan Islam. Tu kafir munafik lah tu. Sebut Islam, tapi bila sebut, awak suka tak kalau ditegakkan hukum syarak? Saya berasa macam tu. Kafir munafik ke tu? Dia tak berasa seronok dengan Islam. Di Islam, tapi dia tak seronok dengan Islam. Itu nama kafir munafik. Na'udzubillah min zalik. Dan telah membilang salaf akan luput berjamaah akan bala. Dan adalah setengah salaf keluar ia pergi ke kebun tamar baginya. Kemudian balik ia tiba-tiba manusia sudah sembahyang asar, maka mengucap ia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kinayah daripada sedih dia. Pergi masjid tengok orang dah berdebu turun dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pergi tengok orang turun, alhamdulillah. Tengok orang turun, itu alhamdulillah. Selamat aku tak payah jemaah.
Ha? Orang salafus soleh tengok sedih dia, innalillahi wa inna. Sedih dia tak dapat berjemaah. Kita tengok orang pun datang Jumaat, solat Jumaat. Datang solat Jumaat tengok, orang dah turun pakat. Oh, kita buat-buat pusing. Buat-buat pusing ah, konon-konon bawa balik Jumaat. Dah mati alhamdulillah. Berlakon. Oh, kita pun buatlah macam ya. Singgah kedai kopi, minum kopi ni syik. Betul sedap tadi, kutubah tadi. Padahal kita tak pergi. Baru nak masuk gate orang dah turun. Takkan kita nak menyerah masuk, kawan kenal kan? Dan tutup visor. Luput sebenarnya. Tapi orang yang betul-betul di istiqamah solat, tiba-tiba satu ketika dia pergi, habis dah solat jemaah, dia dapat pahala jemaah. Walaupun dia tak dapat berjemaah, dia orang yang dah mulazamah berjamaah, tiba-tiba satu hari, satu ketika dia ada keuzuran lah contohnya. Dia tak dapat nak cepat-cepat pergi, dia terlambat dia pergi. Pergi-pergi tengok orang selesai dah berjemaah. Disuratkan pahala jemaah untuk diri dia. Walaupun dia tak sempat berjemaah. Itulah kelebihan orang yang istiqamah solat berjemaah. Wallahu a'lam juga. Jadilah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa nafa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih alana wa qarabat lana fi dinina ma alikutri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Dah boleh tidur. Boleh tidur Sama-sama, terima kasih, selamat berehat lewat dah minggu 1 lah. Besok nak kerja. Jadi para isteri yang nak ikut kelas macam ni hari Ahad malam Isnin, minta izin suami dulu. Yang ada suami, kalau nak ikut kelas lewat macam ni, minta izin dulu. Dengan suami. Tak apa. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bagus. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ingat tu semua rahmat Allah tu. Alhamdulillah. Kena puji Allah banyak-banyak. Bang, mana tu? Bazar. Kasih betul sikit, urat sikit Sekejap. Kasih dia lurus sekejap. Kasih lengur bukan main lah. Dia tahulah. Dia banjir pula. Dia banjir ke dalam penuh. Ke rumah. Di luar dalam aja bang. Tak apa, insyaAllah Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Jangan putus asa ngaji. Orang yang ngaji ni Allah ampunkan dosa-dosa dia. Sebab tu betul lah ngaji. Boleh. Selamat rehat Kak Nah. Selamat rehat. Tadi semua ada kik dalam tu Zat. Apa dah dia tanya. Tapi dah kik dia. Kasut kik dia. Dia tanya apa?
Tanya ustaz mengajar apa tu? Ingat tak ada orang kat depan ustaz? Lepas tu abang Cagar tanya, ni awak ni geng Wahabi eh? Dia tanya pelik-pelik. Lepas tu kena kick, kena mute. Lepas tu orang dia tak kenal dia. Oh, bye kerja bye. InsyaAllah bye. Oh, tak ada masalah. Harus hukum dia anak-anak. Anak-anak 2 tahun minum susu badan melalui botol. Tak ada masalah. Tak jadi masalah. Harus hukumnya tak jadi dosa. Boleh, tak ada masalah. Selamat berehat. Selamat berehat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang screenshot? Tak ada, atas tak jumpa. Tak ada, dia lambat sikit dah, tak ada. Orang dah amin tadi tak ada dah. Sama-sama insya-Allah. Kau ingat tak habis, rupanya ada tamu kita lagi tak? Oh, yang tadi eh? Nak kena mute je lah ni. Ya guys, dia tadi tu dia tanya tu. Awak ni Wahabi. Ahmad Syahir Mansur nama dia. Ahmad Syahir Mansur. Dia ada tanya pelik-pelik apa? Tengok ni apa dia. Sambung ngaji sebenarnya mata macam mana kan. Baik. Okey, selamat berehat. Selamat berehat. Sila saya sekejap 5 minit nak minta abang ni. Saya baca je komen dia tadi. Komen siapa? Dia tanya tadi ustaz ada tauliah ke ni? Cakap dengan dia tak ada. Apa ada kepentingan dia nak tahu tauliah ni? Berlambak ustaz ada tauliah dia tak pergi mengaji. Tak payah doakanlah ni. Mudah-mudahan dia ngaji. Itu tak paksa kan ngaji dengan kita. Siapa nak ngaji, tak nak ngaji sudah. Nak ngaji dengan profesor ustaz. Oh, nak ngaji dengan profesor. Esok kuliah duha. Besok hari apa? Senin ustaz. Senin. Kejap ni. Ni lah Kampung Gelam. Besok kat bengkel. Oh, bagi dia mamu. Besok ke 9.30 pagi, insyaAllah. Ada tauliah tidak? Cakap tak ada je. Sama lah macam dekat ada tempat-tempat yang kita pergi kan. Dia tanya tu, ustaz yang kau panggil tu ada tauliah tak? Dia kata yang korang ni heboh pasal tauliah ni. Tu. Banyak ustaz yang berlambak ada tauliah tu, muka kau pun tak pergi mengaji. Kau heboh nak tanya orang tu ada tauliah, kau sendiri tak pergi mengaji dengan yang ada tauliah tu. Yalah. Ini tanya tapi tak gila. Itu saya bising kan, diam je. Apa nak tanya siapa? Saya ada tauliah ke tidak? Nak tahu kan, lepas ni jumpa saya. Ibu tanya, ustaz tu ada tauliah tak? Dia bukan mengaji pun. Yang ada tauliah tu bukan dia mengaji pun. Dia tanya, ada tauliah tak? Ada. Okey. Tak mengaji. Ngomong dia ustaz. Ada. Orang nak makan. Habis Tak apa, saya makan kat luar. Makan kat luar saya. Saya nak buat jap. Saya nak urut jap. Ya betul urut jap. makan dulu. Dia abang makan. Tak jangan semua je. Kan makan dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Allahumma salli wa sallim. Allahumma barik lana bi wa sallallahu alaihi
Masya Allah. Syarat dia punya cakap syarat dia sehari. Jangan berselindung. Oh, pun sebab makan tak Ustaz. Straight no point. Makan makan. Aduh. Pandai aku. Besok minggu kelima. Besok minggu kelima. Besok apa bulan? Besok berapa? 9. 9. Besok? Ada kelas. Besok KBSP, besok mungkin BSN besok. Minggu kelima mungkin BSN besok. Besok saya cuba Roger lah. Besok saya cuba Roger BSN. Sebab saya dah kata itu kalau ada minggu kelima, buka kitab. Buka kitab Musolli. Kat BSN, Misbah baru ni baru baca sekali. Tapi nanti tak apalah, nanti tanya dia. Besok kira macam kelas tambahan lah tu. Terpulang kalau dia orang nak baca Misbah Munir ke ataupun Muniatul Musolli ke, ikutlah. Macam tak lagi saya. Mana? Bacang? Macam yang dulu kita Kampung Sarang Lang. surau tu kan, surau kan. Sarang Lang tak ada dah. Tu surau kan. Tu yang ganti dengan Masjid Bacang tu. Majlis kan. Masjid yang jalan tu kan. Surau tu abang tu seorang ni tu kan. Abang tu seorang ni kesian ni. Tapi rumah dekat-dekat. Rumah dekat-dekat banyak juga kan. Tak ada seorang. Seorang je abang kita datang seorang. Kita datang daripada Masjid Tanah. Datang dekat 20 lebih kilo. Seorang. Apa meter tak tahu kan. Tapi keliling surau tu rumah rapat-rapat keliling surau. Taman kan. Kali masa yang kita datang dulu Di kampung. masa kita datang kan. Saya nak jumpa Ustaz Mansur tu kan. Datang dalam berapa orang, dia datang dalam 7 orang rasanya dia 5 ke 7 macam tu kan. Dia ramai. Orang sebelah terus bagi nasi, bagi makanan. Oh, masa Dia nampak ramai. Ramai lah. Lagi. Bagi nasi. Dia dapat nasi ukur lah. Dia tengok seorang dia tak bagi lah. Kelas tambahan Ustaz, bila kelas tambahan? Besok minggu kelima. Besok apa saya info dalam grup lah, dalam grup. Besok bukan KBSP, besok BSN. Besok BSN. Tapi kalau saya tengok air cantik besok. Kalau saya tengok air cantik besok. Tak tahu, saya tak tengok lagi jadual. Kalau tengok jadi jadual waktu mancing saya tak tengok lagi. Yalah, air manis kan. Nanti kat Rumah Hijau saya akan update insya-Allah. Okeylah sahabat. Selamat berehatlah, saya nak suruh minta kawan ni, abang ni tolong tekan-tekan belakang sikit. Tumbuk-tumbuk, pijak-pijak sekejap. Kasih segau sikit. Sekarang tidur lah, dah lewat. Dalam pukul 8. Sekarang tidur. Mana dia? Sekarang tidur. Dah lewat lah. Dulu aku 4 tahun. Di Meko Ustaz Wan. Apa tu? Mancing anak buah umur 4 tahun. Anak buah umur 4 tahun? Lain gaya. Oh, dapat ikan apa? Gelama. Oh, dapat 4 ekor. Betul sini. Bila dia bagi? Rumah dia depan laut je. Oh. Sama Adipa yang belajar tu Ustaz. Kalau Dia datang gedang tu. Adipa saya tu. Anak dia. Oh, Dia okey. duduk sana, makan balap. kalau sebelah sana masih lagi boleh mancing lah. Biasa ni habis. Dia tak deman. Ya. Tak ada dah. Memang nak duduk pada. Jogging. Air cantik pun tak ada barang. Pekat banyak ke? Kalau kata gelama ada pun okey ke? Ataupun dapat duri pun kecil pun tak Payah payah. ke? Dulu saya mancing Ustaz, dulu tahun 90-an. Oi. Setakat Saya dah kami 3 bulan tak mancing, 3 tak bulan. banyak abang lah, satu badi tu kecil tu, boleh penuh Ustaz. Gelama. Sekat tu serang, tahun 90-an lah. Nampak ni Zul. Ni siapa ni Zul ni? Ni bakar darah ni. Ikan bukan main besar lagi gambar ni. Bukan main besar lagi ikan dekat gambar profil ni Zul ni. Apa Zul ni? Masya Allah, bila lah nak dapat ikan besar macam ni? Bismillah.
Abang Zul dah, sahabat kita Zul daripada mana bang? Kita mancing, memang saya mancing juga, mancing, tapi saya dah 3 bulan dah tak mancing lah. Mula-mula saya menebing, lepas menebing lepas menebing saya main kayak, lepas kayak saya pakai IB. Sekarang ni pakai IB lah, tapi dah 3 bulan tak turun. 3 bulan tak turun mancing. Faktor cuaca, faktor urusan. Ni tengah geram je tengok kawan-kawan tayang ikan. Sabar je lah. Kesalam. Oh, gelang patah mana bang? Oh, gelang patah je. Bang, abang mancing Abang naik bot ke? Ada bot ke apa bang? Sambung tak atur. Batas Yola dia surat terberau. Aku tak tengok. Oh, mesti ikan baik-baik tu. Ikan dia kat sawah tu. Cina Selatan. Oh, dia punya dia cair dia Tak pernah dengar bunyi great cair tu. Oh, tak pernah Kalau tak pernah abang buat sendiri lah abang. Buat pakai mulut. Kecil-kecil. Jadilah bang rezeki. Kecil-kecil pun. Genjis-genjis. Naik bot sewa. Oh, bagus bang. Naik bot sewa. Ramai-ramai kan. Bot ni kadang tengok kan. Apa kadang ada yang 200 satu kepala, 300. Tengok bot besar mana tak. Lagi satu tengok kena tengok tekong juga ustaz. Tekong bawa kat mana tekong kan. Kan. Oh, insya-Allah bang. Kita sama hobi. Tapi saya tak ada main kat tengah, saya pakai IB je bang, IB 330 saya main tepi-tepi je. Nak belajar mancing. Nak belajar mancing. Tapi dah lama lah, 3 bulan dah tak mancing. Oh, salam sehobi. Ada geng mancing ni. Alhamdulillah. Gelang patah. Moga abang strike selalu bang Moga abang strike selalu bang. InsyaAllah. Ustaz pernah naik beca saya kan, ni kasturi. Siapa mungkin lah kot yang malam tu, sebab di luar keizinan umum. Baik sekejap. Ustaz pernah naik beca. Yelah tu dekat Bandar Ilir. Zali kenal kan? Zali ada sini. Abang Zali ada sini. Betul lah. Saya dapat naik abangnya beca. Kirim salam Zali. Abang Zali. Ni Kasturi. Mesti buat beca tu ni salam kau. Kasturi kirim salam. Dia tanya tu ustaz yang buat beca tu. Betul. Beli satu ni. Adalah Abang Jasri beca ada. Nak naik beca mainlah sini. Kat Melaka ada beca tau. Siap muzik ke? Tak ada bang, sama je bang kita. Sini semua berlakon je ni bang kita. Bekok cobong. Assalamualaikum warahmatullahi. Yelah tu Suraya. Brother ni lah yang bawa budak-budak tu. Itu si bersing. Ustaz,